Mulakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita kembali dalam rancangan 2ADFM. Bukan sekadar sembang kencang, tapi lebih kencang. Masya Allah. Alhamdulillah. Kali ni perfect Padu sikit lah. ada ni. Padi lah. Okey. Okey, lagi sudah selamat pagi sampai kepada kita semua. pada episod yang ke-7 dalam siri 2ADFM ni. Alhamdulillah telah banyaklah komen-komen positif dan juga kritikan-kritikan yang membina yang kami dapat. Ada kata saya baca lah mesej daripada follower 2ADFM ni. Dia kata bahawa dia tidak berapa, dia suggest lah supaya kita beli kamera camcorder untuk kita rakam secara terus lah. Maknanya 30 minit tu tak ada berhenti-berhenti macam DSLR. DSLR ni dia ada limitation lah. Macam kadang-kadang 5 minit dia dah berhenti lah recording kan. Ada juga yang betul-betul. Ada juga yang saya baca yang dia minta kasih background ni lawa sikit lah. Lawa Mungkin sikit. ada banner Banner besar, TDSFM banner apa semua besar, kan. macam press Jadi conference. cara yang terbaik untuk selesaikan tu, Afiq, cerita. macam mana? Macam mana Afiq? Macam mana? Berapa? Dah, fokus dulu. Fokus dulu. Apa minta dulu. Isu ni tak banyak pun dah bincang. Okay, Aziz, kita cakap asal Aziz. Kali ni kita sembang santai je lah. So kepada pendengar-pendengar dan penonton YouTube, juga pendengar SoundCloud, bolehlah loose-loosekan sikit bahu dulu. Kita loosekan kita punya ketegangan otot. Kita hari ni nak bincang tentang apa yang diperlukan oleh kita generasi Y ni lah untuk hidup lama. Jadi maksudnya kita nak bincang soft skill lah yang dulu ada. Macam-macam kita boleh bincang ini. Ah. Akhirnya tajuknya adalah apa yang diperlukan oleh kita untuk terus hidup di zaman yang dunia mencabar. Betul. Kira tajuk kali ni dia macam umum sikit lah. Kita akan bincangkan lebih santai sikit lah. Santai lah sangat. Tak ada konden-konden orang kan. Kesian yang hari tu kena. Okay. First Afiq yalah, dulu. di zaman dunia yang sangat mencabar ni kita lihat bahawa orang kata harga barang makin naik kan. Harga minyak makin naik barang lah tu. Dan juga akan datang untuk 2015 akan dilaksanakan GST semua kan. Jadi kita tengok harga orang kata nasi bujang, even kita nak beli telur mata lembu pun kadang-kadang boleh jadi sampai RM2 RM3. So memang sangat perit lah untuk kita ni. Dah lah sekarang tahun 2014 kita makan nasi yang telur bujang. Telur bujang. Lama-lama 2015 makan telur bujang je. Tak ada nasi. Makan nasi je. Tak ada telur. So Masya Allah. memang sangat mencabar lah. Jadi yalah, mungkin dari sudut peningkatan harga kita selaku individu ni kita tak boleh nak kawal sangat lah. Jadi apa yang diperlukan sebenarnya? Ya, ini kita bagi soalan ni kepada Farizwan lah. Apa yang diperlukan oleh individu atau kita ni lah untuk orang kata survive dengan lebih lama lah. Saya senang je, kita tak payah beli barang. Pada saya okey, sebab kita nak bincang pasal tu kan. Pada saya untuk kita survive lah, saya sendiri pun tak boleh jamin lah boleh survive atau tidak kan. Maksudnya survive dalam apa ni, untuk teruskan kehidupan ni. Kita kongsilah sikit untuk menangani lah, atau term dia istilah kos sara hidup. Kos sara hidup tu kan. Bagaimana peningkatan barang, harga minyak naik, harga tepung naik, harga gula naik dan barang-barang yang lain naik kan. Macam mana kita nak hadapi benda tu? Pertama, tak lain tak bukan, Jangan minta duit dari mak lah kalau boleh. itu yang saya buat. Okey, pertama tak lain tak bukan kita kena merancang lah. Merancang apa yang perlu, okey, dan kita cuba elakkan apa yang kita mahu sebenarnya. Ni apa, micro financial Aku tahu micro financial atau dalam bidang mikroekonomi dia. Microfinancial. Mikroekonomi itulah benarnya kita merancang kita punya perbelanjaan. Okey, contoh kalau kita ada 1,000 tu perlu digunakan dekat mana. Dan pada akhir bulan tu kita perlu simpan beberapa few hundreds, 100 200. Itu kalau ada 1,000. Kalau 100 kalau macam kita ni ada 100. Macam kita ni ada 100 nak buat macam mana? Sebab tu
kita Rajin-rajinkan perlu diri ke masjid. rajinlah berbuka kat masjid. Pada saya yang ada masalah sumber kewangan yang terhad ni sebenarnya untuk mendepani benda-benda yang macam ni kan, kenaikan apa ni, itulah itu satu dah rancang perbelanjaan. Kira kita Kedua, tahu apa kehendak dan apa kemahuan tau. Okey, kalau kita dah 100 tu, kita cubalah spend macam kita nak ada 100. Okey. Contoh macam saya sendiri kalau ada kereta, kita tak guna kereta. Lebih selesa guna motor je. Okey, selesa guna motor boleh, kalau RM5 tu boleh ulang-alik Tanjung Karang, tak ada ulang-alik, ulang separuh. Kita tolak motor. RM10 lah nak ulang-alik Ceras ke Tanjung Karang, berbanding naik kereta berbanding naik kereta kan. Dia memang sangat tu RM80 dah. So tinggal RM20 sebulan, mati lah. So kira Ulu Langat ke Tanjung Karang tu memang kalau tol je dah dekat 3-4 lah. Tol lah dah 3-4 macam tu kan. Jadi memang kos kita sangat-sangat lah. Dan makan ikutlah kemampuan kita kan. Sebenarnya ini memang nasihat lah, makan ikut kemampuan. Kalau ada 100 sebulan, janganlah setiap hari nak makan fuel shack ke KFC ke apa lagi Texas Chicken ke Domino ke kan. Lainlah ada kupon. Okay. Kita makan macam kita sendiri pun makan nasi bujang lah. Okay, ada orang bagi dah supply beras, supply apa, masak-masak lah. Okay, dapur ada masak. Yang duduk dengan rumah pun saya boleh kurangkan kos yang duduk kat rumah dengan mak bapak kan. Ini memang tips untuk orang yang duduk dengan mak bapak lah. Pelajar asrama apa semua kan. So nak tambah lah sikit. Kira untuk kita sekarang ni adalah satu kewajipan untuk kita sebenarnya tahu macam mana nak masak sebenarnya. Betul. At least masak ayam masak merah lah. Ayam masak merah ke, ayam masak kicap ke, ikan bilis ke. Masya Allah Afiq, boleh tak bezakan halia dengan sengkuang? Semalam dah belajar kan. Masya Allah Afiq. So kira sebenarnya masak sendiri ni memang kata jimat lah. Walaupun dia sangat kata penat juga, tapi memang sangat jimat lah. Kadang telur dadah tu sebiji, dengan kreativiti yang ada kita boleh buat 3 kali meal lah. Betul. Macam mana tu Wallahualam. Tak kreativiti lah. Okay, kadang kalau telur dadah tu kita minta dekat kedai mau RM1.5. Tapi kalau kita beli telur 3 pusing. 3 pusing. Kau ngajar masaklah atas kuali kosong. Tak payah minyak. Boleh tak? Boleh je. Kreativiti. Cuma dekat je. Cuma dekat lah. Boleh sebenarnya. Jimat kan. Masak sendiri memang satu idea yang baik lah. Kalau tak nak naik kereta, naik motor. Tak nak naik motor, naik lah basikal. Tak nak naik basikal, duduk je rumah. Tak ada masalah lah. Ada nak tambah lah macam mana dari sudut kewangan ni? Macam Afiq boleh lah dia. Tapi kalau 100 sahaja sebulan agak parah agak kan. Itulah. Kalau kan soft skill untuk tambah duit ada tak? Kena jumpa Dr. Azizan. Itu kena seminar lain lah, seminar berbayar. Jadi yelah mungkin Afiq sendiri kan yang kata bukanlah ada profession tetap, maksudnya macam tidak bekerja di bawah orang lain, tidak semua berbadan tetap. Jadi macam mana boleh cerita sikit pengalaman macam mana? Kadang tiba-tiba kereta overheat kan, tayar pecah, lepas tu macam mana nak dapat duit, berulang-alik betul ada masalah family semua dan sebagainya. Macam mana tu? Ulang-alik apa? Tak, pening. Itulah dia. Tak, yalah, dengan pendapatan yang tidak tetap ni kan. Apa ni nak mendepani benda-benda yang tiba-tiba datang ni. Tayar pecah lah, overheat kereta lah. So far kalau soalan macam ni lah paling susah tu dia jawab kan. Sebab kita pun Nazirul penyelesaiannya. Okay. Sebab so far lah kalau naik kuren memang tak pasti dari mana datang duit ni semua tu kan. Contoh macam kalau kes malam lah, kes hari tu tiba-tiba tayar pagi-pagi gembira dapat jualan buku semua tu, dapat beberapa ratus semua tu. Tiba-tiba keluar dari office terus tayar pecah dah kena bayar 200. Semua dah lesap lah duit. So basically nak dikatakan bahawa rasa bertuhan tu tawakal, total trust. Macam in the end Allah akan cukup kita. Tu personal opinion lah. So kalau ikutkan, kalau tempat ni adalah tawakal lah, soft skillnya. So untuk orang kata apa pendapat Farizal untuk orang-orang yang tiba-tiba masuk MLM ke kan, dia buat bisnes lain, macam mana?
pada saya kalau tak apa jadi ejen insurans ni kan. Sebagai mahasiswa kita perlu cari selain dah daripada PTPTN kan atau beasiswa, kita cuba cari side income yang lain. Okey, jangan demand sangatlah nak kerja terus pegawai eksekutif lah padahal tengah belajar lagi tahun 1 masih pada minggu orientasi. Sibuk nak jadi CEO semua bagi. Buat side income, kerja kedai Photostate ke, kedai 7E ke, apa ni, jadi ejen top up dekat college ke, jadi apa ni, ejen insurans ke. Tak pun tulis buku. Tulis buku. Tak kisah. Tak kisah. Jual e-book ke, tak ada jual e-book ke, apa-apalah. Sebab dulu ingat rasanya ada antara kita yang ada pengalaman jual risalah time sekolah rendah dulu, sekolah menengah kan. Kita tulis sikit atau kita lukis-lukis komik kan. Kita jual satu RM1. Itu side income lah yang akan apa ni, mungkin kita akan gunakan untuk waktu-waktu kecemasan. Kalau kita sakit ke, kalau kita ada masalah keluarga ke, kalau kita benda-benda yang mendatang yang kita tak tahu. Even kita dah rancang kewangan kita, tapi perlu letaklah dalam satu kolom rancangan kewangan tu hal-hal lain. 200 macam tu lah. Cari side income. Ini tips untuk mahasiswa. Even pelajar pun boleh cari side income. Pelajar pun sekarang ni dah boleh kerja hujung minggu apa bekerja semua. Boleh, so dah banyak seminar atau fikir-fikir untuk kata bagaimana untuk start bisnes semua kan, secara kecil-kecilan ataupun secara tidak. So untuk mendepani masa hadapan yang terlalu banyak ranjau ni kan. Jadi selain daripada masalah kewangan ni, saya lihat kita banyak menghadapi masalah-masalah keselamatan lah. Sebagai contoh yelah, banyak kes budak hilang kan, kes culik, kes ragut, rompak semua kan. Jadi macam mana pendapat korang untuk kata apa yang kita perlukan untuk menangani masalah? Pertama, saya mula ya. Okey, pertamanya selain daripada kita bergantung harap Afiq pergi. Okey, selain daripada kita bergantung harap pada apa ni, pihak berkuasa macam polis, tentera apa semua, itu isu keselamatan yang besar lah. Keselamatan diri kita sendiri ni tak lain tak bukan kita perlu untuk belajar sedikit tentang seni mempertahankan diri. Okey, baik silat ke ataupun martial art ke, martial art tu silat, taekwondo ke, judo ke, apa lagi? Silambam. Aku tak tahu lah. Betul. Adalah seni-seni mempertahankan diri kan yang perlu kita pelajar, at least basic lah. Dia sebenarnya tak perlu pun untuk belajar masuk tau. Dia macam sebenarnya kita tahu contoh soft, apa kata, weak spot manusia ni kat mana. Contoh kat leher, kalau kita picit macam mana. Macam kalau kita, yalah, kalau contoh saya di perempuan lah, contoh lah, kalau kedua rogol kan, macam kena pegang. Buat demo sikit. Tak, serius. Okay. Serius, stop. So kalau buat demo, katalah pegang tangan saya macam ni, pegang. So pegang, kalau tolak ke dinding, kalau penonton di YouTube boleh nampak lah. So kenalah buka YouTube kan. Kalau yang download dari SoundCloud tu boleh pergi YouTube. Okey, katalah pegang macam ni kan, dia tolak kat dinding, apa yang kita perlu buat? Macam ni. Nampak dah lepas tak? Betul lah. Instead daripada kita jerit je, tolong, kita buat sesuatu lah. Kena ragut kan, daripada kita jerit, tolong apa susah diragut, macam tak boleh kejar pula. Boleh lari, boleh tumbuk ke, boleh tepis ke, benda-benda basic. Benda-benda basic yang orang kata perempuan ni boleh buat untuk melengahkan orang tu daripada merogol dia dengan lebih agresif. Contoh terlalu agresif. Ataupun minta maaf. Tak apa. Teruskan. Pembendaan kata yang kurang. Ini masalah. Merah blushing. Kita akan bincang lepas ni. Ya, benda realiti lah. Contoh untuk mengelakkan orang tu daripada, yalah, buat benda yang lebih agresif kat dia, ataupun untuk melengahkan tu macam mana. Contoh sepak kata kemaluan lelaki tu. Benda macam tu mungkin rasa macam geli lah nak belajar apa, tapi itulah realiti dia. Yang perempuan, kita ususkan kat perempuan dah. Perempuan sendiri kena tahu macam mana untuk ni. Contoh kalau kita tahu dekat ulu hati ni kan, kalau tumbuk memang confirm sakit lah. Memang pedih gila lah. So benda-benda ni nak tak nak mereka kena belajar, sebab memang crime kat Malaysia ni kita tak makin dahsyat lah. Dia bukannya satu pilihan tau untuk kita belajar. Tidak, dia satu kemestian sebenarnya. Keadaan sekarang dah menuntut kita perlu ada
senimbangkan diri lah, walaupun sebasic-basicnya, daripada kita menjerit saja, tolong dan masuk paper orang Kristian bagi derma. Tak ada lah macam tu. Kita boleh buat sesuatu lah, baik kes rogol ke, kes colik ke, kes ragut atau bully apa semua kan. Ada benda-benda yang yang kita boleh buat sesuatu sebelum keadaan jadi lebih agresif macam Nazul cakap kan. Itu yang kita nak mendepani ni. Malaysia akan datang. So macam memandangkan Afiq ni, insya-Allah antara kita bertiga, Afiq lah yang akan mendirikan Baitul Muslim ni yang paling awal lah kan. Insya-Allah. Tak lama lagi dia. Jadi nak beritahu, nak tanya sikit Afiq dari sudut kata ibu bapa. Ibu bapa macam mana? Dah bersedia untuk macam mana? Macam mana? Mungkin tak adalah dia ada pengalaman jadi ibu bapa kan, tapi macam ada pemerhatian dari sudut penjagaan ibu bapa tu pada anak-anak, macam perlu ke letak rules kepada anak-anak parenting macam sebelum maghrib kena balik ke apa? Benda yang orang kata kita terlepas pandang macam mana? Wish, bagi soalan dah macam tak ni memang baru plan nak usul pasal Okay. Teruskan. So dah lah. Sekarang nanti kita buat slot lain dah. Macam pendapat saya lah. Contoh dia pun tak lama lagi kan. Masya-Allah. So dah ada kan? Masya-Allah. Semalam terjumpa satu kan? Tapi cerita lah, macam mana sebenarnya kriteria memilih pasangan? Tiba-tiba nak kata sebab ini sosial. Ini sosial juga lah. lah. Masalah sosial dekat negara kita ni tau. Mana ada masalah sosial? Betul lah. Itulah yang kita nak hadapi tu tau. Untuk memilih. So nak kata aku terlibat dalam masalah sosial. Bukan kata anda terlibat dengan masalah sosial. Masalah anda bersosial. Macam mana nak berdiri? Macam mana nak pilih isteri? Telah isteri pun digariskan dalam panduan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis. Yang 4 tu kan? Okey, terus. Agama, yang beragama, yang orang kata lawa, rupa yang berharta dan keturunan. Memang yang penting adalah untuk kita cari yang beragama lah. Tapi kalau dapat yang cantik, itu bonus. Betul. Yang harta 2 kali bonus. Rupa bonus. Bonus. Dah, kita hold dulu. Nanti kita bincang dia lah. So parenting tadi. So saya dilahirkan oleh saya rasa seorang ibu. Betul ke? Mesti saya dibesarkan dengan keluarga yang pada saya dulu memang saya rasa macam strict gila lah. So saya ini kali pertama lah jadi. Okey, teruskan. Siapa tengok YouTube? So memang strict lah dulu. Macam mak saya petang-petang kadang-kadang tak bagi main luar. Kadang sebelum maghrib tu 6.30 ataupun sebelum ke 7 dah nak kena balik. Kita nak main lebih kan. Contoh makan tengah hari kena balik rumah, tak boleh makan kat rumah orang. Ataupun kalau contohnya nak makanan apa semua, minta kat mak, minta kat ayah, instead of kalau ada orang bagi makan, kalau boleh kita tolak. Walaupun mungkin nampak macam alah orang bagi makan ambil lah, tapi secara disiplinnya kita akan merujuk semua masalah kita dekat keluarga kita. Dan ada rules tu orang kata akan menghindari kita daripada keluar malam. Bila kita keluar malam tak ada rules lah. Malam keluar lepas maghrib, tak semayang apa semua tu satu lagi. Orang kita akan lebih mudah terdedah lah kepada bahaya tu, kepada penculik semua masa-masa kecil lah kan. Saya comel, jadi memang orang memang nak culik saya tu. Tu lah. Tapi muncul lah sekarang tak ada dah. Saya setuju dengan Nazul cakap. Ini bukannya tips parenting tau daripada saya. Sekadar nasihat tau. Yang ibu bapa perlu tahulah, at least ilmu untuk kalau yang dah ada anak ni kan, memanglah janganlah kita keluar malam. Okey, balik sebelum maghrib, makan dekat rumah. Okey, adab betul lah. Benda tu sebenarnya yang menyelamatkan anak-anak ni, adik-adik kita kan. Yang mungkin akan ni, kalau kita tak buat benda tu akan terjebak dengan benda-benda yang lebih teruk lagi sebenarnya. So yang macam contoh makan kan, makan malam
kena bersama-sama dengan keluarga ataupun makan siang tu penting lah sebenarnya sebab Boleh in a pada way sembang-sembang. itulah masa yang memang paling sesuai Masa kualiti dengan keluarga itu untuk lah. mak tanya anak macam mana study, kerja, kan. Macam ayah tentu nak kata nak bertazkirah sikit tentu. Memang itulah masa yang sesuai nom cerita. Mak gerak lu. Jadi itulah yang memang kata kita terlepas pandang. Dari sudut macam mana menjaga tepi kain orang macam mana? Cakap tepi kain. Yang tepi kain ni. Cakap pasal parenting ni, ada satu buku tu, Prophetic Parenting. Tu lah ambil. Ni kita promote sikit. Bahan bacaan yang sesuai. Sebab in a way, semua orang muda perlu belajar atas Farizan. Semua pemuda perlu belajar lah untuk jadi parents mulai dari sekarang. Takkan nak trial and error dengan anak kan. Farizan, eja dia PROPHE. Prophetic Parenting, cara Nabi mendidik anak, dari yang ditulis oleh Dr. Muhammad Nur Abdul Hafiz Suhaib. So basically buku ni adalah best seller lah waktu pergi Jakarta time tu, ada Islamic Book Fair. InsyaAllah dia adalah buku yang sangat bagus lah. Dan telah dibaca diandam lah. Role model memang yang paling baik adalah Nabi Muhammad SAW dalam mendidik anak-anak. Memang dia dah beritahu umur anak-anak macam ni macam mana kita nak ni, macam ni macam mana kan. Tapi sekadar tahu Nabi Muhammad SAW sebagai role model tak cukup. Kita perlu tahu macam mana sebenarnya, kenapa dia jadi role model tu. So boleh test dengan anak orang lah. Ke macam mana? Elok kak. Okay. Buku ni boleh dapatkan daripada Iman Shop lah, InsyaAllah. imanshop.com. Prophetic Parenting, cara Nabi Muhammad Rasulullah SAW mendidik anak. Okey, ini untuk ibu bapa lah yang mendengar, yang membaca, yang menonton 2 Idiots ni. So kita dah berapa banyak lah soft skill kita dah tentu kita dah mikroekonomi dengan keselamatan lah. Keselamatan dengan ambil sosial alas lah. Ambil alas apa? Pemanduan ni saya setuju sangat. So macam mana? So baru-baru ni nampak ada satu video ni, motor tu tengah lalu, tiba-tiba ada BMW datang, dia langgar, terbang motor, orang ni terbang lah. Tapi lepas tu BMW tu lari. So ini adalah soft skill yang sepatutnya diajar dalam kelas-kelas memandu lah. Di mana kalau kita langgar, kita kena berhenti dan tolong, tak kisahlah. Nanti kena saman, betul-betul yang cerita tau. Ni nilai-nilai kemanusiaan tu perlu ada. Tapi betul lah, kadang memang ramai orang bila dah accident dia tak tahu nak buat apa tau. Jadi memang dia nak panik, tak nak dia lari. Panik tak pun memang stay situ tunggu orang lain datang beritahu apa nak buat kan. Tapi memang pengalaman saya accident lah, adalah beberapa kali kan. Memang kadang saya bela, tak tahu nak buat apa. Nak pergi polis dulu ke, nak hantar orang tu ke hospital dulu ke, macam mana dengan motor tu nak tinggal kat situ ke tidak kan. Macam mana nak alihkan ke untuk siasatan polis semua, macam mana insurans semua, benda macam tu perlu diajar sebenarnya. Perlu diajar. dalam baik kelas memandu selalu memang kelas memandu lah medium yang terbaik sebenarnya untuk ajar semua benda tu, apa yang perlu kita buat dulu bila berlaku kemalangan. Dalam kelas memandu tak boleh dia ajar, kita akan dilanggar oleh orang kan. Dia ada ajar sebab saya tidur masa Tak, dia ajar cara baiki. Tapi dia ajar cara jack kereta. Itu patutnya tidur condemn pula. Itulah patutnya yang kita perlu tahu. Mungkin kalau ada yang mendengar ni pihak JPJ ke, kita buat next startup lah. Kita pula ajar. Kita buat lesen baru lah. Apa yang perlu sebenarnya. Macam Najrul cakap tadi, memang kita tak tahu. Even saya sendiri pun tak tahu, mungkin Afiq pun tak tahu. Mana nak perlu bila berlaku satu kemalangan, hubungi pihak berkuasa dulu ke, ataupun report polis dulu ke, alih kereta ke, tengok orang dulu sakit tak sakit ke, mana dulu kan. Boleh dididik melalui itulah media-media yang terbaik macam itulah. Media ke, iklan ke, habis tu perspektif accident lah. Satu lagi tu contoh etika, pemanduan semua. Kalau nak masuk contoh dah jam, kereta ni tak boleh terus masuk kanan sebab memang motor akan lalu tengah-tengah, sangat bahaya kan. So benda-benda ni nampak kecil tapi dia menyebabkan orang kan. Bila dah kena nangis lah. Betul. Saya walaupun kita berhati-hati, nak tak nak orang lain pun orang lain punya masalah yang menyebabkan kita accident tau. So nak tak nak kita kena jadi lebih berhati-hati dengan orang yang macam ni juga. Dan kita kena pastikan orang tu juga
cakna lah. Sebab tu kita kena ajar dan sebagainya. Betul, saya setuju. Dah berapa minit lah? Tu lah rasa macam terlebih seronok lah sembang santai kan. Dan 2-3 minit lagi ada. 2-3 minit. Okey, ada 3 minit lagi. Kita akan membetulkan kamera dulu. Jadi yalah, sebenarnya nak ikutkan walaupun nampak macam tak ada tujuan ni episodnya, tapi saya cuma Tujuan tak. so maknanya kita nak stresskan sebenarnya bahawa ilmu soft skill ataupun ilmu lain yang di luar skop bidang pelajar ataupun di luar skop bidang Pekerjaan. mereka perlu tahu juga tau. Mereka perlu tahu, dan memang zaman ni adalah zaman di mana setiap orang nak tak nak at least kena ada 10 set skill lah. Untuk dia survive. Untuk dia survive. Baik dalam beberapa isu lah. Ataupun keselamatan semua. Nak tak nak si perempuan kena tahu macam mana nak jaga rumah mereka. Jangan harap suami. Betul. Dan suami pun mesti tahu macam mana nak masak, macam mana nak tukar lampin bayi at least. Kalau isteri pergi kursus tu lah. Dan anak pun kalau diajar perlu tahulah tindakan-tindakan yang seorang anak ni bukan tu. Andai diculik kan, mungkin dia boleh buat sesuatu, bunyi ke ataupun dia menghafal nombor telefon ibu bapa ke apa semua. Boleh diajar. Itu soft skill, set skill dan kemahiran-kemahiran yang perlu ada, yang tidak diajar dekat sekolah, tak diajar dekat institusi ke tempat kerja ke. Perlu tahu untuk kita teruskan kehidupan dalam ni lah, mendepani isu-isu yang akan datang ni. Kan, kita ajar dia macam-macam ni. Nak ajar dia berkebun, ajar. Fotografi apa semua nak belajar, ajar je supaya yalah dia ada set skill yang lebih untuk dia mendepani dia kata masa depan yang lebih mencabar. So tujuan utama episod ni adalah untuk kata enhance budaya ilmu kita, dan bukan setakat ilmu dalam buku teks, tapi soft skill tu pun semua ada. Betul. Jadi itu je lah kot. Tapi rasanya kita boleh sambung tadi awal-awal tadi pasal crowdfunding, ada bisik-bisik sikit. Itulah sikit apa kata. Mana kan ada komen-komen tu kan yang suruh kami belilah camcorder supaya kamera tidak mati, belakang background lawa, meja kasih bulat ke, letak wayar semua kan, yang kami terima lah setakat ni. Jadi itulah, memandangkan awal-awal tu Edit FM ni juga ada startupnya adalah hasil crowdfund. Kita mengumpul crowdfund dalam 1950 untuk kita start benda ni. Jadi alhamdulillah ianya telah berjalan, walaupun ada banyak kelemahan. Jadi kelemahan-kelemahan ni insya-Allah di season untuk season 2 nanti kita akan buka crowdfund sekali lagi untuk tambahlah, dan juga kita akan buka slot-slot sponsor. Kepada sesiapa yang ingin menjadi sponsor kami, kita akan jadi sponsor lah. Pengiklan juga. Pengiklan juga. Kita akan buka slot pengiklan untuk pengiklan di luar sana mengiklankan barang mereka. Jadi dengan itu kami mempunyai satu revenue stream yang sangat kukuh, dan mungkin akan datang tidak perlu crowdfund lagi lah, insya-Allah. Dan mungkin kita yang akan upah orang, ataupun kita akan jadikan reality yang stesen radio MM ni adalah satu reality, satu bangunan yang betul-betul memang ada stesen radio. Mungkin satu hari nanti insya-Allah kita boleh buat live, orang datang. Sesi ceramah sambil tu kita rekod sekali ke. Jadi apa pendengar dan penonton di YouTube dan pendengar serta pendownload di SoundCloud, apa yang mereka boleh buat adalah dengan like dan share video-video kami, sebarkan, dan boleh juga jadi crowdfund kami, sokong dan dukunglah perjuangan kami, kerana stesen radio ni juga adalah untuk ummah kan. Jadi bersama-samalah dengan kami dalam menjayakan projek ini supaya ia menjadi satu kenyataan, insya-Allah. Jadi tidak lain tak bukan TDFM ini sponsored by Hamasah Syabab dan juga Color Lab lah. Kita tengah tunggu baju dia kan. Tetap menunggu lagi. InsyaAllah. Itu sajalah. InsyaAllah jumpa lagi anda semua pada minggu ke-8 dengan satu topik yang lebih dari musim pertama saya dengar lagi. Kita jujur lah, nanti kami akan fikirkan. Okay, tu ADFM bukan sekadar sembang kencang, tapi lebih kencang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, tidur. Two Idiots FM, powered by Hamasah Ashabab and sponsored by Color Lab Enterprise. Nak buat apa hari ni? Hari ni tajuk kita adalah
Usrah bukan segala-galanya. Silap. Apa? Usrah Usrah punya matlamat. Okey. Tapi bukan matlamat. bukan matlamat. Alright. Jadi lebih kurang lah macam Jadi Afiq cakap tadi. memenangkan saya adalah moderator, so saya ambil flow lah. So mulakan Farizwan. Okey, macam mana nak memperbaiki apa yang perlu ada dalam diri seorang Muslim itu? mesti disiapkan bagaimana kata produk Muslim itu sendiri selepas mendapat pendidikan yang sempurna kan. Macam mana tu. Jadi apa pendapat Nazir? Saya Macam mana? Jadi apa pendapat?